Okey, sekarang nampak skrin? Nampak. Oh, nampak dah. Farah macam dah okey tak? Cikgu cakap macam ni. Kau nak cikgu tukar mic lain? Boleh? Boleh Semua okey? Okey. So, yang ni. Untuk yang buat table dulu. Untuk soalan 7 ni buat table dulu. Lepas tu nilai tempat. Okey, nilai tempat kita apa? Ingat tak? Apa yang kita nilai tempat ni? 3. 2. Dua. Nilai tempat ni kita ambil nombor asas dia yang ni kecil ni. So, 2. 2. Lepas tu kita bubuh dia punya kuasa. Start daripada kosong kanan. 0, 1, 2, 3. Okey, untuk nilai nombor dekat sini, dalam table ni nanti kamu tulis lah. Cikgu tulis kat bawah. So, 1 darab 2, 3. Yang ni kan, first ni. Lepas tu, tambah dengan 1 darab 2, 2. Yang ni. Lepas tu, tambah yang ketiga pula. 0 darab 2, 1. Tambah dan keempat. 1 darab 2, 0. Dapat. So, sekarang kat sini, tengok dalam soalan dia. Dia bagi yang ni. Dia bagi nilai nombor. Dia suruh cari P dan juga Q. Jadi, kita tengoklah yang depan sekali. Okey. Yang first ni adalah nombor 1. Yang ni. Dalam table kita depan sekali. So, nombor 1 kita dah buat dah yang bawah ni. Jadi, P kita berapa? Masuk tak? P kita 3. Okey, Q pula. Q kita sekarang ni dekat soalan, Q kita ni nombor 2. Maksudnya nombor 2 1. Ni, 1 ni nombor 2 ni. Nampak je bulat. Jadi dalam table kita ambil lah yang kedua. Yang kita buat ni, yang kedua ni. So, Q kita berapa? 2. Ha? 2. Q kita? Okay. So, Q kita 2. Nampak? Yang kita buat. Yang ni adalah nombor 4. Maksudnya dalam soalan, dia tak tulis yang kosong ni. Tapi kita buat, kita kena ada kosong tu lah. Jangan tak tulis pula. Okey, boleh tak? Faham tak? Boleh. Boleh. Faham. Luas faham lah? Faham cikgu. Apa ngantuk lah? Tak ada. Nak suara tak bermaya. Okey, kita sambung lah boleh? Tengok muka surat 41 buku teks. Kita buat contoh 5, 6, 7. Habis. Okey, untuk nombor muka surat 41. Subtopik yang baru. Bagaimanakah anda menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah? Kalau kita nak baca ni kan, mesti macam susah sikit nak faham kan. Okey, tengok suatu nombor boleh ditukar kepada asas lain dengan menggunakan pelbagai kaedah, iaitu kaedah penggunaan nilai tempat dan juga kaedah pembahagian. Pembahagian ni maksudnya pembahagian bahagi berulang kot. Kita tengok. Okey, proses ni dia melibatkan penukaran asas 10. Contoh lah, cikgu beri contoh. Asas 10 kepada asas lain. Okey, contoh dia nak pergi ke asas 3. Nombor ni dia tak bagi, nombor ni dia jadi baru. So dia akan bagi, dia suruh tukar kepada asas 3. Faham tak? Asas 10, nanti yang kau akan dapat asas 3 lain pula dia punya jumlah. Jadi asas 3. Okay, yang A. Yang B daripada suatu asas kepada asas 10, seterusnya kepada asas lain.
Maksud dia daripada asas contoh asas 5, dia nak pergi ke asas 10. Lepas tu dia akan pergi ke asas lain pula. Contoh dia 9. Daripada asas yang ni 5, apa kena pergi 10 dulu, lepas tu pergi 9 balik. Okay. So, itu kita tengok yang dulu A dengan B. Yang C, D nanti next. Okay, cuba tengok contoh 5 terus. Contoh 5. Okey, dia kata kat sini Sungai Raja ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 kilometer. Maksud dia kita nak ambil yang ni lah, dia punya value ni, jumlah ni. 563. Jadi dia nak tukar kepada dia nak tukar 563 asas 10. Nampak tak soalan? Dia nak tukar kepada asas 5. Jadi macam mana kita nak tukarkan kepada asas 5. Ni daripada 10 nak ke 5. First kali buat table. Tadi apa asas 5? 5, 6, 3 asas 10 kan? Dia nak tukar kepada asas 5. Sekarang apa buat table? Kita buat table dulu. First kali kita tulis macam biasa nilai. Bukan, hak yang last week tu kita kat depan sekali nombor kita salin benda ni balik kan. So sekarang kita tulis nilai tempat terus. Ni kaedah yang pertama. Sebab kan tadi dua kaedah. Kaedah pembahagian menggunakan nilai tempat dan juga pembahagian berulang. So kat sini kita guna yang kaedah yang pertama. Okey. Kaedah first. Okey, nilai tempat. So nilai tempat dia kita nak tulis yang mana? Untuk nilai tempat ni, ini dalam soalan tau. So kita nak tukarkan kepada asas 5. Kita tulis terus asas 5. Jadi kamu tulis 5. 5, 5, 5, 5. Okay. Sebab apa 5 kali? Sebab nilai dia tu kan. Okey, ingat ingat tau nilai tempat ni kita kena tulis nilai nombor asas lah. Ini asas 5. Kalau asas 8, nilai tempat dia jadi 8. Okey, so buat dulu dia punya kuasa kosong, 1, 2, 3 dan 4. Jadi cari dia punya nilai. Cuba cari 5 kuasa kosong berapa? 5 kuasa kosong berapa? Cuba apa tekan kalkulator tengok. Satu cikgu. 1. Okey. 5 kuasa 1? 5. 5. Okey, 5 kuasa 2? 25. 25. 5 kuasa 3? 125. 125. 5 kuasa 4? 625. Okey, 625. Okey, sebab apa 5 kali macam cikgu kata tadi? Ni kamu buat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maksudnya 5 ni ada 5 kali sebab tengok dekat sini ni 125. Tapi dekat soalan dia ni 563 kilometer. Maksud dia kamu kena berhenti dekat lebih daripada dia. 125 ni kan kecil daripada dia. Jadi tak boleh, kamu kena berhenti lebih daripada yang soalan. Jadi yang lebih pada soalan 625 ni lah.
Okey, boleh faham tak? Faham tak? Sebab apa 5 kali? Okey, contohlah kalau dekat soalan dia 113 kilometer. Jadi nak berhenti, nak buat berapa kali 5 ni? 13 kali. 13 kali? Saya Okey, teka contoh je dalam cikgu. soalan. Contoh dalam, okey. Kan maksudnya kat sini, contoh dalam soalan dia bagi 100, okey 100, berapa tadi saya kata? Okey, contoh 113 lah, 113 kilo. Dia dalam soalan contoh. Okey, jadi 113 kilo ni, berapa kali kamu nak kena tulis 5, 5, 5 ni, kamu hanya tulis sampai ke 5, 3 saja. 5 kuasa 3 sahaja. Hak yang 5 kuasa 4 ni tak payah sebab 125 ni dah besar daripada 113 kilometer. Okey, boleh faham? Tapi sekarang ni kilometer dia 563. Jadi kamu kena tulis besar daripada dia. Maksudnya kamu tak boleh berhenti daripada 5 kuasa 3 saja sebab dia kecil. Kamu kena berhenti dekat 5 kuasa 4 sebab dia besar. Besar sikit je, tak payah besar banyak sangat. Okey? Boleh? Boleh tak? Faham tak setakat ni? Faham cikgu. Faham Okey, so yang kedua ni adalah langkah kerja. Langkah kerja ni kita kena buat bahagi. Kita buat kat bawah sebab kita sama kat bawah. Okey, so dia punya langkah kerja untuk 625. Okey, untuk 625 ni dia punya langkah kerja. Okey, kat sini kita tulis 625 dia lebih tinggi ataupun lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar daripada 563. Jadi dia punya asas ni kosong. Kita tak boleh kira dia. Sekejap. Nanti kamu tak payah ambil lah dekat dia. Maksudnya kat sini tak ada kosong ataupun tak ada nilai. Okey, jadi start yang kedua adalah 125. Jadi kita kena tulis, ambil yang ni, cikgu garis ni, 563 ni bahagi 563. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan nombor ni 125. Bahagi dengan jawapan 5 kuasa 3. Okey, so kat sini buatlah bahagi 125 563. Macam mana kita nak buat? Dalam sifir 125 ada tak 563? Kalau tak ada, berapa yang terdekat dengan 563? Kalau tak tahu, apa tekan je kalkulator 125 darab 2 berapa, 125 darab 3 berapa, tekan satu-satu. Okey, 125 darab 6, 750 lebih tak boleh. Jadi 125 darab 5 pun tak boleh sebab lebih. Jadi 125 darab berapa? Untuk nak hampir-hampir dengan 563. 125 darab 4. Darab 4. Jadi 4. So kat atas ni tulis 4. 4 darab 125 jadi 500. Okay, jadi dia punya ni adalah 63. Yang asas ni, tadi kan tak ada apa sini kan, kosong kan, tak mengguna. Okay, jadi yang asas yang ni kamu tulis 4. Yang atas ni, yang dekat atas ni buat turun jadi 4 asas dia. 63 iaitu baki dia ni hampa kena bawa ke tepi.
63. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan nilai tempat yang kita dapat jawapan tadi. Untuk 5 kuasa 2 pula. Tadi 125 kita dah guna. Okey, sekarang 25. Bahagi dengan 25. Okey. Jadi, berapa? Okey, dalam sifir 25 ada tak 63? 63 tak ada. Tapi yang hampir dengan 63 berapa? 10. Berapa? 10. 50. 50. 25 50. darab dengan berapa? 50 tu. 2. Okey, 2 darab 25, 50. Okey, tolak. Dapat 13. Okey, baki dia dapat 13. Baki kita kena bawa pi ke kanan. Yang atas ni, yang kita darab tadi, yang bahagi ni, darab tu lah yang kita darab. Yang atas ni 2. 2 ni kita bawa turun dalam table dia. Table ni, kolom asas ni. 2. Faham tak? Sini buat turun bawah. 4 buat turun bawah. Jadi seterusnya, yang baki 13, bawa pi tepi 13. Kita kena bahagi dengan berapa? Tengok balik nilai tempat kita. Ambil yang ni pula. 5. Ya, betul. 5. Jadi dalam sifir 5 ada tak 13? Tak ada. Berapa yang terdekat? 10. 2 darab 5. 10. Ah. 2 darab 5. Okey, 2 darab 5, 10. Tolak lah, dapat 3. Okey, jadi baki 3. Bawa pergi ke kanan. Lepas tu, yang atas dia 2. 2 ni kita bawa turun. Kita punya asas dia ni. Jadi, 2. Okey, last sekali. 3. Kita nak bahagi dengan berapa? 1. Last sekali kita nak bahagi dengan 1. Okey, jadi berapa? Dalam sifir 1 ada 3. Ada. Berapa? 3. 3. 1 darab 3. Jadilah 3. 1 darab 3, 3. Jawapannya kosong. Titik. Okey, jadi kita nak tulis apa kat bawah ni? Nombor 3. Dapat dah asas? Nampak tak asas dia kita dapat? Kita kena buat sampai kita tak dapat jawapan. Sampailah kosong titik ni. Sampai habis lah maksudnya. Jadi kita punya asas sekarang ni kita dah dapat 4. Ni aku ambil yang ni balik tau. Yang kolom ni. 4, 2, 2, 3. Asas 5. Terus dah dapat asas 5. Okey, boleh? Faham tak setakat ni? Faham? Semua faham eh? Ada tak yang tak faham? Ikut nak tanya. Kening-kening ke? Okey, laki-laki faham tak? Faham cikgu. Faham eh? Siapa lagi yang seorang? Puan Azri, faham tak? Kan tak masuk kelas next week. Boleh ke ikut? Puan Azri? Wazri tak ada ah? Okey. Kita terus. Kaedah yang kedua. Tadi kaedah yang pertama Yang tu kaedah pertama kita buat dengan cara macam tu. Kaedah yang kedua. Nanti hampa ikutlah yang mana rasa senang. Hampa buat. Yang rasa mudah. Yang kedua ni, dia kena buat cara pembahagian. Iaitu kamu kena buat pembahagian berulang. Okey, first sekali 5, dalam soalan kan 5, 6, 3 asas 10 kan, kilometer. Kilometer
Nak 5, 6, 7, 8. Okay, ni 5, 6, 3. Dia nak asas 5. Jadi terus tulis 5 kat sini. Apa ingat tak buat bahagi cara macam ni? Dah lupa Sebab yang ni cikgu. lower form. Lupa? Lower form dia ada belajar betul ni. Okey, jadi dalam 5, 6, 3. Tadi berapa yang hampir dengan 5, 6, 3 tu? Dalam sifir ni? 500. 500. Jadi okey, sekarang ni tengok dalam sifir 5, berapa darab 5 ni dapat 5, 6, 3. Macam mana nak buat? Tekan je lah kalkulator satu-satu. Okey, 5 darab dengan, tak logik lah kalau 1 sampai 9 kan, dia mesti besar. Okey, 5 darab 80, 400. 5 darab 90, 450. Okey, 5 darab 120, 600 lebih. Jadi 5 darab 115, 575. Lebih sikit. Jadi 5 darab 113, 565. Lebih sikit. Jadi 5 darab 112, 560. Boleh tak kat sini? 112. Jadi baki dia berapa? Dia ada baki. Maksudnya kat sini 5 darab 112 dapat 560. Jadi 560 ni 563 tolak dengan 560. Tolak dengan 560 dapat baki 3. Jadi baki untuk yang ni 3. Boleh tak? Lepas tu bahagi lagi dengan 5. Okey, berapa darab dengan 5 dapat 112. Okey, faham tak? Untuk kat sini, Tak faham tak faham. tak faham? Tak faham. Susah cara ni. Faham. Faham? Okey, yang faham. Faham. Okey, yang tak faham tu kita try lagi sekali. Kita cuba sekali lagi lah. Lepas tu kalau hampa tak faham tak, macam ni. Sebab dia ada dua jalan kira. Maksudnya apa boleh pilihlah salah satu. In case tak boleh nak Cikgu. faham, apa ambil cara yang pertama lah. Ya? Tu 110. Dengan darab 22. Darab 22 dapat 110. Okay. Jadi baki dia berapa? Ada baki. 5 darab 22 dapat 110. Jadi yang ni 112. 112 tolak 110 dapatlah 2. Okey, jadi 22 bahagi lagi 5 dapat berapa? Maksudnya berapa darab 5 dapat 22? Okey, so berapa darab 5 dapat 22? 4 kan? 4 darab 5, 22 tak ada. Tapi 4 darab. Yes, 4 darab 5, 20. Jadi 20. Kita dah dapat 20. Jadi kat sini 22. 22 tolak 20, baki dia 2. Okey, dapat lagi 2. Jadi kat sini 5. Boleh tak berapa darab 5 dapat 4? Tak boleh. Tak boleh. Jadi tak boleh kat sini dalam kotak tulis kosong. Tapi kalau kat sini secara nak faham, mampu tulislah kosong and then mampu tarik 4 ni tulis ke bawah ni. 4. Jadi dekat sini apa kena baca daripada bawah ke atas. 4, 2, 2, 3 kuasa 5. Bukan kuasa 5, sorry. Asas 5. Sama jawapan dia. Sama dengan yang atas tadi. Cuma cara sahaja berbeza. Ada kaedah, 2 kaedah. Okey, boleh tak faham? Ada yang faham tu boleh tak cara ni? Boleh faham.
Faham? Okey, yang tak faham tu macam mana? Dah faham ke tak faham lagi? Kalau tak faham cikgu nak ulang. Rabiata boleh? Cikgu, Tak faham lagi. cikgu nak Tak faham tanya. lagi? Aha. Kan yang 5 tu kan? 5 tu darab dengan apa-apa pun boleh lah. Darab dengan 1. Jadi dapat tu. Yang tepi-tepi ni Yang tepi-tepi ni. Dia darab dengan apa-apa pun tak apa. Maksud dia 5 ni, kamu fikir macam ni dalam sifir 5. Maksud dia 5 darab apa-apa pun tak apa. Jadi dapat Jadi 5, dapat 6, jawapan. 3. Okey, saya faham dah. Faham. Okey, Rabiata yang tak faham tadi. Kita try lagi lagi sekali. Ada lagi tak yang tak faham? Kita cuba sekali lagi. Kita try tengok. Kalau nak buat asas 8 sama je. Okey, tak apalah, kita try 5 lagi. Okay, 5, 6, 3. Okey, kita bahagi dengan 5. Betul tak? Dia nak asas 5. So kita tulis 5 dekat sini. Berapa darab dengan 5? 5, 6, 3. Okey, kayaknya faham. Okey, boleh. Macam ni. 5, 6, 3. 5, 6, 3. Kalau kita nak tekan kalkulator, bahagi dengan 5, dia akan dapat pecahan ke tak? Dia akan dapat 112. Dia akan dapat, kalau pecahan bercampur, dia akan dapat 112, 3/5. Ada setengah kita boleh guna cara macam ni tau. Kita tulis 112 kat sini. Kita akan dapat kalkulator 112, 3/5. 112 kat sini, 5 kat sini, dan 3 dia punya baki. Tetapi ada beberapa yang tak boleh kita buat macam tu. Sebab tu cikgu tak ajak macam tu. Ada setengah je boleh. Okey, jadi sekarang ni kita guna yang cara kita mudah faham lah. Okey, 5, 6, 3. Dalam sifir 5, 5 darab apa, tak kira lah berapa pun dapat 5, 6, 3. Okey, macam tadi kita nak tengok berapa kita nak dapat 5, 6, 3 ni. Kalau kita buat tekan kalkulator 5, 6, 3 bahagi dengan 5 dapat 112.6. Jadi kamu try tengok 5 darab dengan 112. Poin tu tak payah ambil lah. Jadi 560. Cuba tengok 5 darab dengan 113. 565. Dia lebih, nampak tak? Dia lebih daripada 563 kita. Jadi kita ambil yang kurang lah. Bahagi term biasa kan. Kita ambil yang kurang. Jadi kurang sikit. Berapa yang tadi tu? 5 darab 112. Dapat 560. Jadi 112 kat sini. Maksud dia kat sini 5 kita darab dengan 112 dapatlah 560. Yang terdekat dengan 563. Jadi berapa balance dia? Baki dia. Baki dia adalah 563 tolak 560, baki dia 3. Okey, faham tak? Rabiata faham? Rabiata dah tadi tak faham? Cikgu, Ya? kalau kita kurang, kan 563 tu kan? Kita kena cari nombor kurang pada 563 tu. Contohnya kalau 559 tu kira boleh tak? Contoh. 559, maksud dia kita kena cari nilai yang betul-betul hampir dengan dia. Maksudnya kalau 560 tu tak ada 5 apa? 59 ni. Kalau yang tu ambil yang tu. Maksudnya ambil nilai yang terhampir dengan dia. Jangan lebih dan jangan kurang banyak. Maksudnya kena kurang satu je. Okey, contoh kita kira-kira dalam sifir 5 tu ada 563. Jadi kita ambil yang tu lah. Jangan ambil kurang daripada dia. Faham tak?
Oh, okey. Lepas Jadi tu kan contoh kat cikgu sini kan? dapat dah baki. Ya. Lepas tu macam mana nak bagi dapat baki tu? Okey, baki dia kan. Cuba tengok baki dia. Macam mana kita ada baki. Tadi kita kira. Okey. Kita 563. Sepatutnya dia kena ada, dia nak 563. Tapi tak dapat 563. Dia dapat 560 kan. 112 darab 5 dapat 560. Okey, jadi 563 yang dia nak tu, yang kita bagi 560. Berapa beza dia? Yang kita tak dapat macam dia. Dia nak 563, tapi kita bagi 560 je. Ada lebih lagi berapa? Boleh faham tak kat situ baki dia? Oh, kena Dalam tolak. soalan ni kan? Kena tolak tolak yang kamu dapat. Okey. Kat sini dia bagi dah 563. Sepatutnya kita kena cari 563. Disebabkan tak ada, kita kena cari berhampiran dengan dia. Jadi yang hampir dengan dia adalah 560. Jadi berapa lagi beza dengan dia? Maksudnya kita tolak Boleh? Boleh, boleh. So dapatlah 3. Baki kita lah baki 3. Sama macam ni. Tak. Maksud dia kat sini macam ni lah. 5, 6, 3. 5. Eh, 1 darab 5, 5. Macam ni maksud dia. Apa ni? Okey, 1 darab 5, 5. Okey, so kat sini buat turun 6. Berapa darab dengan 5? 6. Tak ada kan 6. Jadi kita ambil yang berhampiran. Maksudnya 1 lagi. 1 darab 5, 5. Jadi 1. Buat turun 3 jadi 13. Jadi kat sini 2. Dah. Jadi 2. 2 darab 5, 10. Jadi 3. Baki dia 3. Betul tak? Betul. So yang ni 112 kat sini. So baki dia ni apa kena kat tepi. Dia umpama buat bahagi macam ni. Kalau nak buat macam ni pun boleh juga. Tapi dia lambat sikit lah. Dia panjang macam ni lah. Kena buat. Okay, jadi kat sini 5. Tadi berapa? 5, 6, 3. 1, 1, 2. Baki kita tadi 3. Okay, jadi kita bahagi lagi dengan 5. Sebab asas kita 5 kan. So bahagi lagi 5. Berapa darab 5 dapat 112? Okay, 112 try tengok. 112 bahagi 5 dapat pecahan 22.4. So try tengok 5 darab dengan 22 dapat 110. Boleh tak Rabia tu kat sini? Boleh. So 5 darab berapa? Jadi 5 darab 22. Tekan kalkulator balik check. 5 darab 22 dapat 110. Kita dapat 110. Tapi yang dia nak ni sebenarnya 112. 112 tak ada dalam circle 5. 5 darab berapa tak dapat 112. Tapi yang berhampiran dengan dia ialah 110. Jadi beza dia 112 dengan 110 bezanya hanyalah 2 digit. Tolaklah maksudnya dia ada baki. Baki tu 2. Yang 2 tu jadi baki kita. So bagi lagi. 22 bahagi dengan 5. Berapa darab 5 dapat 22? Ada tak? Okey. 22. Dalam sifir 5 ada 22. 22 tak ada. Tapi yang berhampiran dengan 22 adalah 4. 4 darab 5. Maksudnya 5 ni darab 4. Okey. 4 darab 5, 20. 20. Kita dapat 20. Jadi 20 dengan 22, beza dia berapa? Beza dia 2. 22 tolak 20. Jadi dia punya baki lah tu. 2. 4 dengan 5. Maksudnya ni 4 dia kecil lagi daripada 5. Berapa darab 5 dapat 4? Maksudnya dia tak boleh. Kalau dekat sini 6, boleh lagi. Kita boleh ambil nilai 1. 1 darab 5. Okay, sekarang ni 4. 4 kecil lagi daripada 5 ni. Jadi kita tak boleh darab. Maksudnya tak ada nilai yang darab dengan 5 dapat 4. Tak logik. Jadi kat sini kosong lah. Kita tak ambil nilai yang ni. Jadi 4 ni yang last ni buat turun ke bawah. Jadi
4. Dekat sini baca terbalik daripada bawah ke atas. Jadi 4, 2, 2, 3 kuasa asas 5. Okey, boleh tak? Boleh faham? Boleh. Semua okey? Boleh, dah betul okey Kamu yang jawab tadi. Okey. Boleh. Cikgu, Okey. Ya? saya nak live dah ni. Saya nak pergi siap nak pergi sekolah. Oh. Boleh? Okey. Nama Baik, hantar cikgu. nanti kamu tengok rekod dia lah. Okey. Yang lain dah hantar tu, yang belum hantar tu nak hantar bila? Bukan hantar buku, maksud cikgu nak ambil modul lah. Sama-sama dengan hantar buku. Okey, tak ada Saya dah letak cikgu. Dah hantar dah okey. Cikgu semalam dah ambil 8 buku. Siapa tu cikgu tak ingat. Okey, tak apa, kita sambung yang ada ni, kita sambung. Yang dah left tu nanti dia tengok record. Record ni lah. Okey, asas 8. Asas 8 tu sama. Jadi semua faham tak cara yang dua tu? Faham Ada tak tu. yang tak faham? Faham Semua faham? Okey, kalau semua faham, cikgu nak skip untuk B. Contoh 5 tadi kita buat A, asas 5. So yang B tu asas 8. Dia sama je step dia. Kalau hampa boleh faham, cikgu nak skip yang tu. A dengan B. B tu. Boleh Lepas tu kita tengok contoh 6. Dan juga contoh 7. Sama, cikgu ambil satu je lah. Lepas tu kita try buat latihan tu. Okay, untuk contoh 6, muka surat 42. Okay, cuba tengok muka surat 42. Okay, ni Ini contoh 6 ni. Tengok dia kata asas P dia tukar kepada asas 10. Lepas tu dia tukar kepada asas Q. Tadi yang kita baru buat tadi tu, dia dah bagi daripada asas 10. Lepas tu kita kena tukar kepada asas yang 5 macam tadi. Nilai dia apa semua. Okay. Faham tak? Yang tadi daripada asas 10, kita nak pergi ke asas 5. Dia dua benda je. Sekarang ni jadi 3 benda. Sebab apa-apa pun kita kena tukar kepada asas 10 dulu, baru kita tukar ke asas yang seterusnya. Contoh kat sini, kita tengok contoh 6. Contoh 6 dia kata tukar 253. 253 asas 6 kepada asas 9. Okey, yang asas P, asas 10 dan asas Q. P dan Q ni yang dalam soalan lah. Soalan asas 6. So kita kena tukar ke asas 10 dulu and then dia kata tukar kepada asas 9. So 9 kita ni Q, asas 6 kita ni P. P dan Q tu apa-apa nilai sahaja yang diminta. Okey, so sekarang ni 253 asas 6 dia nak tukar kepada asas 9. Tukar kepada asas 9. Maksud dia kat sini, dia kena guna step 3. Maksud dia 253 asas 6. Tukar dulu kepada asas 10. Dah dapat asas 10, tukar balik kepada asas 9. Ni step yang kita kena buat untuk yang ni. Okey, jadi sama juga dia ada dua cara. Dalam buku teks kan, langkah pertama ni dia nak tukar yang macam untuk ke asas 10. Yang langkah kedua ni dia nak tukar kepada asas 9. Yang langkah kedua ni, kita punya buat kaedah yang kedua yang tadi tu. Dia tak guna kaedah yang pertama. Faham tak? Yang table langkah 1 ni kita buat last week.
Oh, ni dah. Ni kita cabut tak tu balik. Okay, kita tengok untuk first step. Kamu buat macam yang last week punya cara. Okay, nombor. Last week kita tulis nombor asas ni dekat atas kan. Nilai keempat ni yang kedua. Jadi kamu dah belajar yang macam tu, kamu tulislah nombor asas, nombor ataupun nombor asas 6. Kalau kamu tulis nombor saja pun betul ya kat kolom ni. Jadi asas nombor 6, berapa kita punya dalam soalan? 2, 5 dan juga 3. Jadi nilai tempat. Nilai tempat kita berapa? Ingat tak? Line ke? Line. Tak tahu? Tanya. Line okey tak? Ampun ni sangkut-sangkut je cikgu tulis. Sikit-sikit je. Oh, sangkut jugalah maksudnya. Line wifi sini. Okey, nilai tempat. Nilai tempat tadi berapa? Dekat kolom ni. Ingat tak macam kita buat last week tu? 6. Kita ambil dia punya nombor asas. Okey. 6. Lepas tu jangan lupa kita kena letak dia punya kuasa. Untuk nilai tempat ni dia ada kuasa 0, 1, 2. Start daripada belakang, 0, 1, 2. Last sekali adalah nilai nombor. Okey. Then nilai nombor. Nilai nombor ni macam mana kita nak buat? Kita kena darab ni lah. Darab tambah. 2 darab 6 kuasa 2. Okey, so tambah yang kedua pula. 5 darab 6 kuasa 1. Tambah dengan yang terakhir ni dapat 3 darab 6 kuasa 0. Okey, jawapan ni berapa? Nak buat satu-satu pun boleh. So, try 6 kuasa 2 darab dengan 2 dapat 72. Okey, tambah lagi. 6 kuasa 1 darab dengan 5. Jadi 30. Tambah lagi 6 kuasa 0 darab dengan 3. Dapat 3. Jadi total dia 32 tambah 30 tambah 3. Jadi 105. Asas 10. Ini memang untuk nilai nombor ni memang dia punya asas 10 tau. 105, 10. Lepas kamu buat cara yang macam ni, dia punya jawapan mestilah asas 10. So dapat dah 105 asas 10. Daripada 253 asas 6 tukar kepada asas 10, kamu dah dapat dah dekat tanda soal ni. Jadi 105 asas 10. Jadi kita nak cari yang ketiga pula. Yang tanda soal kita tulis gini. Asas 9. Okey, untuk asas 9 ni, second step ni, kamu boleh buat cara yang macam tadi tu. Sama ada table ataupun nak buat cara kaedah berulang, bahagi berulang. Faham tak? Dalam buku teks dia tunjuk terus bahagi berulang. Duduk salah. Okay. Ini untuk first step cari asas 10. Yang second step ni cari asas 9. Kamu nak guna macam kita buat tadi, asas 5 ataupun nak terus guna kaedah yang bahagi berulang tu, ataupun nak try buat dua-dua. Apa nak yang mana? Dalam buku teks dia tunjuk yang berulang tu terus. Kamu nak yang mana? Adakah nak menggunakan cara table? Hello? Apa cikgu? Saya tak tahu. Dengar tak saya cakap? Kau sangkut? Mana-mana pun boleh cikgu. So,
Kita try cara dalam buku teks tu lah, cara berulang. Kalau hampa semua faham cara ni, okey lah. Kalau nak try buat table pun boleh juga. Okey. Cikgu tunjuk dua-dua lah. Nanti hampa tengok yang mana hampa rasa mudah. Okay, first, buatlah nilai tempat. Ni cara kaedah yang pertama. Nilai tempat ni kita nak cari asas nilai ni. Okey, nilai tempat kita punya kalau macam ni kita kena cari satu-satu lah. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 36. Cikgu guna yang cara buku teks terus lah untuk semua faham kan? Sebab cara table ni boleh juga, cuma dia lambat sikit. Cikgu nak kena kira dia punya ni. Tak ada yang tak faham? Boleh Boleh cikgu. Okay, so kita buat cara berulang. Kaedah yang kedua tadi kita guna. 105. Kat sini dia nak asas 9. Jadi buatlah 9. Okey, dalam 105 ni berapa darab 9 dapat 105? (105) tak ada tepat. Maksudnya dia akan ada baki. 105 saya bahagi dengan 9. Bahagi dengan 9 dia akan dapat pecahan ataupun poin lah 11.6. Jadi cuba tengok 11 darab dengan 9, 99. 12 darab 9, 108. 108 dia lebih dari 105. Jadi kita guna 11. 11 darab 9 dapat 99. Tu 11. Maksudnya kat sini 9 darab 11 dapat 99. Jadi baki dia berapa? Kita dapat 99. Dia nak 105 tapi kita dapat 99. Berapa perbezaan 99 dengan 105? 105. 6. Berapa beza dia? 105. Maksudnya baki. Baki dia berapa? 105 tolak 99 ke cikgu? Dapat 6. Kau kira tak? Cuba tengok berapa. Dapat 6. Oh, ada yang cakap hello? 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 Cikgu, Jawapan dia berapa? Ya. dapat 6. Apa? 6. Okey, 6 betul. Jadi kita buat lagi, bahagi lagi. Okey, berapa? Dalam sifir 11, dalam sifir 9, ada tak 11? 11 tepat tak ada? Maksudnya dekat dengan 11. Berapa? Berapa darab 9 dapat 11? 9. Kan cikgu? 9? 9 darab 9 dapat 11. Dah. 9 darab 9, 81. Berapa darab 9 dapat 11? Yang berhampiran dengan 11. Tak ada cikgu. 9 darab 1 Ada? je. Cuba tekan calculator. 9 darab 1 lah. Takkan 9 darab 2, kalau 9 darab 2, 18. Dia besar, tak boleh. Dia kena ambil berhampiran sebelah yang kecil. Maksud dia 9. okey. 1 darab 9, 9. Maksudnya kat sini 9 darab 1 jadilah 9. Okey, berapa perbezaan 11 dengan 9? 2. Dia nak 11 tapi kita bagi 9 saja. Lagi 2. Jadi kat sini kita bahagi lagi 9. Boleh tak? Boleh bahagi lagi tak? Boleh? Kosong. Boleh ke? Boleh. Boleh tapi jawapannya kosong lah. Maksudnya tak boleh. Sebab satu ni kecil. Berapa darab 9 dapat 1? Tak logik kan? Jadi kita tak mau guna. Then
Tak boleh, kita tarik saja yang last ni, jadilah 1. Baca daripada bawah naik atas. Jadi 1, 2, 6, 9. Sekarang dah dapat dah. Betul? Dapat asal 9. Tetapi cara yang akhir sekali, jawapan dia first sekali 253 kan soalan. 253 asas 6 sama dengan, cara nak tulis jawapan ni, sama dengan yang kedua tadi jadi asas 10. Cara yang asas 10 tadi dapat 105, 10. Okay, 105, 10. Sama dengan lagi 126, 9. So inilah jawapan dia. Kat ni tengok yang macam dalam muka surat 42 tu yang kali hijau tu. Asas P, ni asas P lah. Asas P kita. Lepas tu dia P ke asas 10. Lepas tu dia P ke asas Q. Kita dah dapat dah 3 benda ni. Okay, boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. So, bagus. Boleh faham. Laki-laki semua faham? Faham cikgu, faham. Faham cikgu. Okay, bagus. Hak Leng, Anis, Auni, Dayana. Boleh. Kalau tak faham beritahu. Dayana okey. NA, siapa dia tahu? Amalia kan? Lepas tu, Diana okey. Farah, Hana, Umi, Diana, Sri. Faham? Faham. Siti Diana? Faham. Sri faham. Okey. So kat sini hampa buat praktis kendiri 2.1B 1 dengan 2 dulu. 3, 4, 5 kita tak masuk lagi. Nak try buat sama-sama tak? A. 1A buat A. Buat Ya. dalam kertas dulu. Lupa. Untuk ni buat dalam buku satu lagi. Dulu hari kan awal-awal Cikgu Syukri dah habaq nak berapa buku. Guna-guna. Dia tak habaq pun. Oh, Tak bagi Apa tahu ada buku pun. satu lagi tak? Ada? Ada Ada? 2. Ada. Buat dalam buku kotak satu lagi. Siapa atas yang buat dalam buku garis malam? Nanti buat dalam buku kotak. Okey, untuk yang latihan ni buat dalam lagi satu buku. Maksudnya buku yang kedua lah. Sepatutnya buat 2 tapi hati cikgu lupa. Siapa yang tak buat lagi, kalau Wan Azri kot tak buat lagi yang praktis 2.1A nanti buat dalam buku yang kedua tu. Okey cikgu. Sebab buku yang first tu nak kena hantar kan. Jadi untuk 2.1B ni buat nombor 1 semua, 2 pun semua. Boleh ke hampa buat? Ataupun nak tunjuk? Nak try tak buat sendiri? Kita nak buat sendiri semua. Boleh je. Tak sendiri. Cikgu, Sendiri. sampai mana? Ya. Yang mana? Nombor 1 praktis kendiri 2.1B nombor 1 semua A, B, C, D, E. Nombor 2 pun semua A, B, C, D, E, F. Tu je. 1 dan 2. 3, 4, 5 tak payah buat lagi. Kita buat nanti. Okay, cuba buat Hampa semua faham kan? Faham. Lepas tu nanti faham. Nanti dalam modul tu ada juga bab yang kedua ni. Cikgu pasang bab 2 lah. Bab blank tu tak pasang. Buat dulu. Sambil-sambil buat latihan ni buatlah juga modul tu. Maksudnya buat lepas tu yang modul tu kalau tak tahu tanyalah. Nanti kita ambil satu masa untuk kita bincang. Tu cukup takat ni. Ni apa boleh buat sendiri kan. Kalau tak faham, WhatsApp. Nanti kita senyum untuk belajar lain. Okay. Itu saja untuk hari ni. Next class kita sambung lagi. Surat 43 pula. Ada tak soalan? Apa-apa nak tanya? Boleh? Semua okey? Apa masih? Cikgu
Cikgu, Okay. nak tanya last hantar dia bila? Esok ke hari Khamis? Untuk apa tu? Ni lah kerja Oh, praktik. untuk yang latihan ni Untuk due date cikgu suruh tak ada due date. Due date dia sebelum next class lah. Boleh? Okey, boleh je. Okey tak? Apa ada banyak kerja tak? Banyak. InsyaAllah. Apa ada banyak kerja? Selalu banyak cikgu. Buatlah. Hari-hari banyak Okey, buat je. Andai kata tak siap pun sebab kita masih ada latihan 3, 4 dan 5. Tapi jangan tak buat pula kalau saya bagi pelonggaran ni. Buatlah, buat. Esok lusa ni saya buat 1, 2. Kot tak sempat ada latihan lain lagi. Tulat tu sambunglah lagi. Sebab nanti next class pun akan bertambah lagi latihan. Takut jadi lagi banyak. So, apa buat je. 1 sampai 5 ni sampai minggu depan lah maksudnya masa dia. Tapi 1 dan 2 tu buat dulu. Okey? Boleh. Itu saja. Nanti apa-apa nanti WhatsApp lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.